Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang still singgah ke channel Karya Cerita Reka. Hari ini saya akan share kepada anda sebuah kisah seram ataupun pengalaman sebenar yang saya alami pada tahun 2015, di mana pada ketika itu saya join ataupun mengikuti salah satu camp motivasi yang dianjurkan oleh pihak sekolah pada tahun 2015. So saya boleh katakan di mana camp motivasi yang saya pergi ini memberikan salah satu perasaan ataupun pengalaman yang saya rasa sukar untuk saya lupakan, disebabkan based on pengalaman yang saya ada di camp ni lah yang membuatkan saya rasa macam trauma dan menjadi titik tolak untuk saya join any camp motivasi ataupun camp kurikulum yang dianjurkan oleh pihak sekolah maupun pihak universiti. Sampai sekarang saya rasa benda tu macam terngiang-ngiang sehingga sekarang. So sebenarnya pada awalnya saya rasa macam tak nak sharekan cerita ni, disebabkan saya rasa macam takut untuk saya sharekan. Tetapi disebabkan request daripada kawan-kawan yang sama-sama pergi dengan camp dengan saya pada ketika itu, dia kata sharekan cerita yang saya rasa ataupun sharekan cerita-cerita yang kawan-kawan saya cerita kepada saya semasa kita orang berada di camp motivasi itulah. So saya boleh katakan di sini camp motivasi itu sebenarnya terletak di Kampar, Perak, dan camp tersebut memang betul-betul jauh ataupun memang kalau ikutkan dia ni di kawasan yang pedalaman yang berdekatan dengan hutan dan sungai dan apa lagi dan gunung ganang, dan saya pun tak pasti sama ada orang-orang yang berada di kawasan tersebut tahu ataupun tidak kehadiran ataupun kewujudan camp tersebut kan. Sampaikan saya boleh katakan tiada penduduk ataupun orang yang tinggal di kawasan yang berhampiran dengan camp yang kami pergi ini. So mula-mula saya akan ceritakan perjalanan apa yang kita orang lalui semasa kami pergi camp tersebut, sebelum saya menceritakan tentang pengalaman seram yang saya rasai ketika saya berada di camp di Kampar, Perak. Seingat saya pada jam 2.30 petang pada hari Jumaat, di mana saya dan rakan-rakan saya seramai 110 orang pergilah ataupun menuju ke camp yang dikatakan di Kampar, Perak. So saya sampai di sana, saya rasa macam suasana tu macam taklah seram, sebabkan saya rasa macam inilah merupakan pertama kali saya join program ataupun camp motivasi yang betul-betul dibuat di kawasan hutan tebal, di kawasan yang ada sungai, dan saya fikir macam nanti mungkin ada aktiviti ataupun jungle trekking yang melibatkan main air dan sebagainya. So saya fikir positif tau, walaupun pada ketika itu saya tak ada tertimbul pun untuk rasa macam takut ke rasa macam nanti malam ni mesti kena ganggu dan sebagainya. And then memang pada ketika itu saya rasa macam happy. So kami pun turun lampas macam biasa dan mendengar taklimat sebelum kita orang pasang kemah dan sebagainya untuk aktiviti yang seterusnya. Part yang pertama kami tengok sebelum kami pergi taklimat tu adalah tandas. Sebabkan tandas ni bila kita pergi ataupun mana-mana kita pergi camp ke, kita akan tengok tandas tu seram ataupun tidak kan. Sebabkan kita nak rasa macam kondusif jugalah, walaupun kalau kita fikir balik, bila dekat camp ni kita akan tidur tempat yang macam taklah yang ada katil apa semua tu kan. Dan kami pun faham yang kami ni akan tidur dekat kemah. So kami pergilah kat tandas tersebut. Tandas tu memang betul-betul berada dekat tepi hutan yang tebal, okey, dengan bunyi cengkerik apa semua kan. Saya rasa semua dah biasa. So kami masuklah kat tandas tu. Dan alangkah terkejutnya di mana saya tengok tandas tu tak berbumbung. Dan saya boleh katakan camp tu kira macam tak ada macam satu pembinaan ataupun satu kewujudan camp yang lengkap ataupun selesa lah kiranya, walaupun tak ada katil tapi at least selesa. Dan sampaikan dekat dia punya dewan sendiri pun tak ada dinding ataupun benda-benda yang menutup di sekitar ni lah kan. Sebabkan nanti tempat situ lah kita orang akan berkumpul, dekat situ lah kami akan solat dan sebagainya. And then sampai dekat tandas tu memang saya tengok tak ada bumbung. Sebabkan sampaikan saya terfikir macam bayangkan kalau kita nanti pukul 2-3 pagi rasa macam nak membuang ke, nak pergi tandas ke, tapi dengan disebabkan tandas tu tak ada berbumbung, korang bayangkan kalau tiba-tiba benda tu datang mencengahkan. So dalam reka-reka tunggu kawan saya membuang yang tak sepatutnya, tiba-tiba saya tengok ada something yang gerak betul-betul dekat atas aku. Macam tu tau. Dan saya macam time tu saya tak pakai cermata tau, sebabkan memang saya rabun tau. Saya memang rabun. Kalau saya buka ni memang tak nampak jauh. So saya sekarang dah saya pakai cermata sebabkan saya rasa macam tak okey kalau tak pakai cermata kan.
And then saya tengok lah benda tu. Saya tengok lepas tu macam kita tengok je benda tu sampailah kita rasa macam ada something yang betul-betul tengok dekat kita. Tahu, saya macam nak kata benda tu saya tak nampak sangat. Dia macam kita rasa macam benda tu tengok kita, tapi kita tak nampak benda tu. Saya pun nak kata tak takut tu pelik lah kiranya. Saya memang rasa takut. Saya memang rasa takut. Dan saya pun memang ketuk pintu kawan saya. Ketuk. Dia kata, cepat aku cuak ni, serius. Memang suara saya macam biasa kan, tapi masa time tu memang cuak gila. Kau bayangkan kalau pergi tandas tak ada bumbung sebagainya, nampak benda macam tu. Kalau benda tu maaf pada gangguan suara tadi. Dan saya dan kawan saya memang pecut ke dewan yang kita orang kumpul tu. Memang kita orang tak cakap apa-apa, kita orang diam. Sampaikan kawan saya yang saya teman tadi tu, dia ceritakan sebenarnya yang dia nampak apa yang saya nampak. Walaupun saya nampak bayang, tapi dia nampak jelas benda tu betul-betul berada dekat atas pokok itu. Sebabkan kawan saya ni dia mempunyai kelebihan yang tersendiri lah kiranya. Benda tu kita boleh nampak sekiranya kita mempunyai kelebihan tersebut. Faham tak? Kalau kita tak ada kelebihan tersebut, benda tu kita tak akan nampak. So kita harap kita tak nampak lah benda tu kan. So saya pun memang terkaku sekejap. Saya kata macam mana kalau malam ni tiba-tiba kita nak membuang ni kan. Macam mana kita rasa macam malam ni kita nak gunakan tandas. Korang imagine kan macam mana. Dah betul-betul jauh dengan tempat kita orang tidur, dah lah jauh dengan dewan yang kita orang kumpul. Dan korang bayangkan tak ada bumbung kan. Saya bilang lagi tak ada bumbung. So saya pun diamkan diri sampaikan saya rasa macam takut untuk saya teruskan 3 hari 2 malam dekat sini. Walaupun pada mula-mulanya saya tak takut pun, saya rasa macam best. Okay, saya rasa best. Tetapi kawan-kawan saya kata relax, dia kata tak ada apa-apa. Okay, dia kata enjoy saja camp ni. Sebabkan dia yang ajak saya. Kalau ikutkan saya tak nak pun join camp-camp macam ni. Tahu camp-camp yang melibatkan kawasan hutan. Sebabkan saya ni suka macam camp-camp yang macam terbuka, macam crowded dengan orang, dan kawasan-kawasan yang betul-betul berada di kawasan pekan kan. Tak dah macam sunyi seperti apa yang saya pergi sekarang. Dan bukanlah kawasan yang macam sunyi yang apa yang saya lihat sekarang. So dalam ketakutan yang saya still rasa tu, camp komandan kami tu dia menceritakan di mana sejarah tapak camp yang kita duduk ni merupakan salah satu kawasan tentera Jepun dan kiranya tentera, saya tak pasti tentera apa, menggunakan camp tersebut untuk memenggal kepala manusia. Dan lepas dia cerita pasal sejarah apalah gitu, dia kata nanti dekat Night Walk punya track nanti merupakan salah satu track ataupun salah satu kawasan di mana aktiviti memenggal kepala itu dilakukan. Dia kata sampaikan kami rasa macam takut gila, kau tahu tak, takut gila nak lalu benda-benda macam tu. Dah lah kami the first time, bukan first time tu, dah lah kami ni orang yang grup pertama ataupun grup sekolah pertama yang menggunakan perkhidmatan night walk trekking tu, tahu night walk trekking apa, trekking night walk kan. Sebabkan sebelum-sebelum ni ada juga sekolah-sekolah yang menggunakan camp tersebut, cuma dia punya track untuk night walk tu tak siap lagi kan. So kami ni kiranya the first group kan yang menggunakan night walk ni lah, track tu lah. So time tu kebanyakannya tak setuju untuk teruskan night walk punya aktiviti. Tapi cikgu saya kata ataupun guru-guru yang menganjurkan program tu, dia kata tak boleh, kata benda dah bayar kan, korang nak tak nak memang kena juga menjalani aktiviti night walk tu. Lagi satu, camp komandan kami tu kata kalau korang nampak something yang macam menyerupai korang, please jangan tegur. Sebabkan pengalaman diorang semasa sebelum mereka membuka camp tersebut, mereka macam kerap untuk nampak orang yang seperti kawan mereka, sedangkan itu bukannya kawan mereka. Faham tak? Kan, sampaikan mereka kata dekat jangka trekking pun mempunyai kisah seram yang mereka rasa macam tak nak cerita pada asalnya. Okey, tetapi mereka cerita, tapi saya rahsiakanlah cerita dia untuk jaga dia punya identiti camp tersebut. Cuma saya akan ceritakan cerita seram yang saya alami pada ketika itu saja. So kami pun decide untuk pasang kemah di kawasan yang agak lapang
Dan kawan saya ni, ataupun kawan yang saya kata yang dia nampak kelebihan untuk nampak benda-benda macam tu, dia kata, nak tak kalau kita pasang kemah yang betul-betul tepi dia hutan. Dia macam ni maksud dia. Macam korang ada kemah, and then sebelah kiri korang dia macam terus lapang, macam tak ada siapa-siapa dah. Tak ada any kemah yang duduk dekat sebelah korang. Dan sebelah korang lagi ada kemah-kemah jiran lah. So memang time tu memang saya macam tak setuju. Saya kata kau merepek apa ni kan, kan. Saya kata kau merepek apa nak buat macam tu kan. Tengok saya pun takut sebenarnya nak cerita, tapi tak apalah saya cerita kan. Lepas tu dia kata tak apa, dia kata kau ni cuak gila lah, kau ni relax sikit kan. Itu saya pun cakap kalau apa-apa jadi aku tak tanggung lah, aku cakap kan. Tapi dia kata alah relax je, dia kata relax, enjoy je. So saya pun setujulah kali kedua. Nak juga nak tak nak, saya pun pasang kemah dekat tempat yang dia nak tu lah. So tibalah waktu malam pada pukul 10 malam, di mana semua pelajar ataupun semua peserta perlu masuk kemah awal, sebabkan esok pagi kita orang akan ada aktiviti macam trekking ataupun aktiviti yang ni lah, melibatkan aktiviti dekat sana lah kiranya. So kami pun masuklah kemah masing-masing, dan kawan saya dengan saya ni leka main phone pada pukul 10 malam tu lah kiranya. And then masa kita main phone tu, tiba-tiba saya rasa macam ada something bau yang tak sedap. Saya ingatkan dia kentut tau. Saya kata kau ni tak senonoh lah kentut ni. Betul dia kata mana ada, kau ni merepek apa kan. Aku katalah, saya katalah, ni bau something ni. Betul kalau kau tak kentut, sebab siapa lagi. Lepas tu tiba-tiba bila saya tengok dekat sebelah dia, saya nampak macam ada something bayang-bayang yang betul-betul mendekati kemah kami.